Baik, terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama kami. Okey, saya ringkasnya sebab topik yang kita nak bawakan pada kali ini berkaitan dengan anda yang memang cakna tentang isu yang berkaitan dengan tabung haji dan juga khusus pada pendeposit tabung haji itu sendiri. Penjelasan lebih lanjut kita dapatkan daripada pengarah urusan kumpulan dan ketua pegawai eksekutif Lembaga Tabung Haji sendiri iaitu Datuk Seri Zukri Samad pada waktu ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, Alhamdulillah ya. Masya-Allah 2 minggu dan minggu lepas memang panas. Ya, betul. Berusaha keras untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi secara asasnya mungkin Datuk boleh sama-sama ceritakan bersama dengan kami keadaan yang berlaku dan juga apa pemahaman asas yang perlu difahami oleh masyarakat dan juga khususnya buat pendeposit tabung haji. Ya. Sebenarnya apa yang berlaku pada tabung haji ialah keadaan kudung kewangan tahun 2018 di mana kita mengisar hibah berbulan 1.25% yang merupakan satu hibah yang paling rendah dalam sejarah tabung haji. Tapi hakikatnya begitulah oleh kerana keadaan tabung haji yang tidak mengizinkannya. Sebagaimana yang telah diwar-warkan lama ini pada 2017 lagi pun deposit tabung haji adalah lebih tinggi daripada aset tabung haji. Jadi mengikut akta tabung haji jikalau aset tu lebih kurang daripada deposit aset lebih kurang daripada tanggungan tanggungan ialah deposit lah. Jika aset kurang dari tanggungan maka tabung haji tidak boleh membayar dividen. Jadi apa yang berlaku adalah sejak tahun 2014 lagi adalah sebaliknya. Jadi hibah yang diikhtiarkan sejak 2018 adalah tidak menepati akta tabung haji Seksyen 22. Jadi oleh kerana tahun 2018 keadaan itu masih sama, maknanya keadaan kewangan tabung haji agak tambah teruk lagi berbanding 2017 kerana pasal ekonomi tahun 2018 yang agak meruncing. Jadi kerajaan terpaksa datang dan cuba kata orang menyelamatkan tabung haji. Apa yang berlaku ialah kita telah membuat perstrukturan semula ataupun turnaround plan tabung haji yang telah berjaya diselesaikan pada bulan Disember 2018. Ini merupakan satu kata orang rescue daripada kerajaan dan pihak kerajaan telah memperuntukkan lebih kurang 1.7 bilion setiap tahun untuk 10 tahun akan datang. Ini bermakna kerajaan akan membantu tabung haji sehingga 17.5 bilion untuk 10 tahun datang untuk menyelamatkan tabung haji. Jadi oleh kerana bantuan datang dari kerajaan dan kita berjaya menyelesaikan kata orang keadaan kewangan tabung haji, maka tahun 2018 kita berjaya menjaga dividen tapi setakat yang kita mampu kerana 2018 setelah datang pertolongan daripada kerajaan, kelebihan aset tabung haji hanya lebih kurang 1 bilion sahaja. Jadi kita boleh membayar dividen setakat itu saja atau hibah setakat itu sajalah. Jadi untuk kita membayar hibah berjumlah 1.25%, kita memerlukan 913 juta ringgit. Itu saja yang kita mampu. Tapi alhamdulillah setelah perstrukturan semula dibuat, akaun tabung haji telah bertambah baik, keadaan kewangan telah bertambah baik dan kita pada tahun ini 2019 kita pun telah bersetuju untuk membayar semua subsidi seperti biasa ini memandangkan keadaan tabung haji sudah bertambah baik, jadi kita berupaya untuk memberi subsidi kepada semua jemaah haji untuk kali pertama saja siapa yang pergi kali pertama saja ini kena jelas kali pertama saja. Untuk yang kali pertama saja sama ada mereka terpilih atau mereka yang terpilih daripada rayuannya. Kadang-kadang bila ada kekosongan kita akan timbang orang merayu dan kita beri keutamaan kepada contohnya pengiring kepada warga tua yang berumur 25 tahun ke atas. Jadi kalau pengiring ni pun belum pernah pergi haji kali pertama pun akan juga mendapat subsidi penuh dari tabung haji. Begitu juga rayuan sudah mahram semuanya sekali. Jadi jumlah subsidi ialah dijangka sebanyak 400 juta untuk tahun 2019. Ini dapat dibagi oleh tabung haji kerana keadaan kewangan kita telah pun berjaya dipulihkan Okey, baik dah. Kita dah jelas dalam bab itu secara dasarnya. Cuma nak bagi penjelasan lebih lanjutlah kepada para penonton kita yang kurang memahami apabila dia menyebut tentang betapa hibahnya rendah. Dia menunjukkan 1.25 pun dia rasa macam rendah ni, tapi rendah yang macam mana? Saya tak faham kenapa. Jadi mungkin boleh diberikan penjelasan kenapa kalau tadi disebutkan oleh Datuk Seri juga bahawasanya kawan sebelum ini tidak mengikut akta tabung haji itu sendiri. Mungkin boleh difahamkan lagi dengan cara yang mudah difahami oleh semua. Mungkin. Jadi saya ada sebut kenapa sebelum ini adalah hibah yang dikeluarkan dan tidak menepati akta tabung haji kerana asetnya lebih berkurang daripada liability lah. Jadi contoh paling senang saya sebut ialah contoh kalau kita berniaga modal kita adalah RM10,000 keuntungan kita RM1,000. Jadi setiap tahun kita bagi
keuntungan atau kita bayar dividen RM1,500 melebihi daripada keuntungan kita janakan ya. Jadi modal kita akan berkurangkan ya. Tahun pertama akan menjadi RM9,500 sebab kita dah makan modal RM500 tadi. Dan kita berniaga lagi tahun depan untung kita pun RM1,000 juga dan kita bagi dividen RM1,500. Jadi kita makan modal lagi jadi tinggal RM9,000. Begitu dengan tabung haji. Tabung haji ni kita tak ada modal. Modal kita adalah duit pendeposit. Jadi sebab itulah bila kita mengeluarkan dividen lebih tinggi daripada apa yang keuntungan kita berikan, jadi modal kita akan berkurang. Sebab itulah tabungan tabung haji, duit deposit akan berkurangan sebab itulah. Betul. Ya. Dalam usaha untuk kita memberikan gambaran kepada masyarakat untuk mengelakkan rasa panik ya dalam kalangan masyarakat, ada yang kata perlu mengeluarkan wang deposit, tabungan dan sebagainya, mengajak sebab takut duit hilang. Takut duit hilang sebagainya. Jadi untuk kesempatan ini kita nak tanya kepada Datuk Seri sendiri, apakah jaminan dari tabung haji terhadap wang yang telah pun didepositkan dalam akaun? Sebenarnya saya sendiri pun banyak menerima panggilan daripada kawan-kawan pertanyaan sama ada duit yang ada dalam selamat atau tidak ya. Jawapan ringkasnya, duit anda semua adalah selamat kerana ianya adalah dijamin sepenuhnya oleh Kerajaan Malaysia. Di bawah Akta Tabung Haji peruntukan 24 dekat saya, Seksyen 24 mengatakan semua deposit haji adalah dijamin oleh kerajaan ya. So yang keduanya, selamat kenapa? Kerana saya sebutkan tadi, kedudukan kewangan tabung haji telah bertambah baik ya. Pelan pemulihan telah berjaya diselesaikan pada bulan Disember tahun 2014 dan terima kasih banyak kepada kerajaan yang telah datang untuk kata orang to rescue tabung haji, menyelamatkan tabung haji dengan peruntukan tahun yang begitu banyak dan saya sebut tadi sehingga bernilai 17.8 bilion. Jadi oleh kerana itu kewangan tabung haji telah kembali pulih dan insya-Allah kalau tahun 2018 kita bagi dividen hanya 1.20%. Saya jangkakanlah insya-Allah dengan keadaan sekarang ni kita mampu memberi dividen lebih tinggi pada tahun 2019 nanti insya-Allah. Dan juga insya-Allah kita akan dapat meneruskan subsidi-subsidi haji yang kita berikan selama ini jika keadaan kewangan ini mengizinkan ya. Okey, baik, tapi seperti yang dijelaskan oleh Datuk Seri bahawasanya subsidi tahun ini tidak akan ditarik balik sepenuhnya desas-desus daripada masyarakat tetapi hanya diberikan kepada mereka yang pertama kali sahaja. Betul. Dan juga mereka sama ada yang baru ataupun gilirannya ataupun yang merayu. Tapi salah satu perkara lagi dari segi macam giliran menunggu ni. Ini pun antara yang ada sampai 100 berapa belas tahun? 119 tahun. Okey, sekarang ni kita ada lebih kurang jumlah pendeposit ialah 9.3 juta orang dengan jumlah deposit lebih kurang sekarang buat masa 73 bilion ringgit. Orang yang telah mendaftar untuk pergi haji ialah 3.2 juta orang yang dah cukup RM1,300 bayaran minimum untuk mendaftar haji, dah ada 3.2 juta orang. Sedangkan kota tabung haji tiap-tiap tahun yang diberikan oleh kerajaan hanya 30,200 saja, 30,000. Jadi dengan sendirinya dengan keadaan demikian tempoh menunggunya begitu lama. Dan tentang kita telah berusaha dengan kerajaan Saudi supaya boleh menambah kota Malaysia ni. Tiap-tiap tahun kita minta dan insya-Allah tahun ini saya difahamkan menteri kita Yang Amat Berhormat Seri Mujahid pun telah berjumpa dengan pihak kerajaan Arab Saudi untuk meminta kuota tambahan ya. Insya-Allah kalau dapat tu maknanya kita akan pilih mengikut jadual yang mereka daftarlah satu. Yang keduanya kita telah mengatakan bahawa orang yang telah pergi haji ya tidak boleh mendaftar semula ya. Cuma pun ramai yang kenapa telah demikian. Inilah kerana dah menunggu dah lama. Jadi kalau orang dah pergi haji balik daftar semula jadi queue-nya makin panjang ya. Kalaupun tabung haji membenarkan orang yang dah pergi haji balik daftar semula pun itu adalah syarikat akademik saja. Moot point. Sebabnya terpaksa menunggu 119 tahun. Dah tak mungkin. Jadi kita untuk menyelamatkan orang daripada terlampau lama menunggu, kita buat pembaharuan bahawa siapa yang dah pergi haji tak boleh mendaftar sebagai tabung haji. Jika mereka nak pergi dengan cara lain itu terpulang kepada mereka lah. Tapi tak boleh melalui tabung haji lagi. Disebabkan ramai. Terlampau ramai. Kita nak bagi keutamaan kepada orang yang belum pernah pergi haji dan juga orang tua yang umur 75 tahun ke atas ya. Itulah keutamaan kita yang kita berikan. Kita beri ruang dan peluang. Yes, kita beri ruang kepada mereka. InsyaAllah. Di sebalik usaha kita untuk menambah bilangan kota tabung haji ke Arab Saudi dan sebagainya, kita juga melihat penambahbaikan dari segi infrastruktur yang disediakan buat jemaah Malaysia sendiri di kawasan-kawasan dan juga untuk menyempurnakan ibadah haji itu. Jadi mungkin ini satu lagi usaha tabung haji dan juga kerajaan Arab Saudi untuk memastikan
kebajikan mereka yang pergi mengerjakan haji itu terjaga malah lebih baik daripada sebelum ini. InsyaAllah. Terima kasih. Sebelum tu saya sedikit nak kongsi beberapa tarikh saya rasa yang penting untuk bakal jemaah haji kita ya, untuk diambil peringatan ya. Kita telah sekarang ni fokus tabung haji adalah 100% kepada usaha kita untuk kata orang menambah baik urusan haji ya. Jadi kita telah bermula dengan kursus haji di seluruh negara, bermula daripada 17 bulan Mac dan berakhir hingga 30 hari bulan April ya. Kursus di seluruh negara dah bermula di seluruh negara, dan insya-Allah kursus perdana ya akan bermula pada minggu kedua ataupun bulan 3 bulan Syawal ya. Dan penerbangan haji pertama untuk tahun ini dijangka berlepas pada 4 hari bulan Julai ya. 4 bulan Julai penerbangan pertama, dan last flight penerbangan terakhir adalah pada 4 Ogos ya. Dan tarikh wukuf dijangka pada 10 Ogos ya. Jadi bercakap tentang apakah penambahbaikan yang tabung haji rancangkan ialah, saya rasa yang paling penting bagi saya adalah kita akan cuba kata orang membuat pre-clearance ya, untuk Arab Saudi di Malaysia. Maknanya sepatutnya pada biasanya bila jemaah tiba di lapangan terbang Jeddah ataupun Madinah, mereka pergi ke Malaysia buat clearance di sana. Ini makan masa yang sungguh panjang ya. Pengalaman saya sendiri, saya pernah pergi haji 3 tahun lepas, saya terpaksa menunggu di Jeddah Airport untuk keluar saja selama 8 jam ya. Jadi kita tahu ini bukan satu masalah. Jadi apa yang kita akan buat pada tahun inilah, dan kerajaan Arab Saudi telah bersetuju supaya pegawai immigration dari Arab Saudi akan datang ke kompleks KLIA. Bermaknanya jemaah haji kita akan buat clearance immigration kita di KLIA. Selepas itu mereka akan terus ke kaunter immigration Arab Saudi, cop pasport mereka di sana, clear, terus nak kapal terbang. Tak payah tunggu berjam-jam. Sampai saja di Jeddah atau mana nanti, bas sudah menunggu, mereka tak payah lagi pergi immigration clearance, terus naik bas, terus ke hotel masing-masing, dan beg mereka akan basically dihantar ke beg. Jadi ini merupakan satu penambahbaikan yang saya rasa sungguh baik, dan kita cuba buat pilot project tahun lepas dan ianya sungguh berjaya lah. Alhamdulillah. Walau apa pun, ini bukannya datang secara percuma, ialah ini merupakan kos, tapi tabung haji telah bersedia dah untuk kata orang membayar semua kos-kos ini tanpa kata orang kantor kita mengenakan bayaran lebih kepada jemaah haji Malaysia ya. Jadi bayaran RM9,980 itu adalah merangkumi semua sekali ya. Dan untuk pengetahuan semua, kos haji untuk tahun 2019 ialah RM22,900 dan jemaah haji Malaysia hanya membayar RM9,980 dan selebihnya adalah subsidi daripada tabung haji ya. Subsidi datang dari tabung haji, bukannya dari kerajaan Malaysia ya. Ramai yang menganggapkan bahawa subsidi datang daripada kerajaan Malaysia. Tidak. Subsidi telah ditanggung sepenuhnya oleh tabung haji, dan macam saya sebutkan tadi, pada tahun ini kami jangkakan subsidi yang akan diberi oleh tabung haji adalah bernilai RM400 juta ya. Itu pertama. Yang kedua, penambahbaikan yang kita telah lakukan ialah sekarang kita tahu bahawa wukuf insya-Allah pada 10 Ogos nanti. Jadi inilah kemuncak waktu panas ya di Arab Saudi. Memang panas. Jadi kalau dulu di Arafah tu memang perlulah. Jadi untuk tahun ini tabung haji akan menyediakan semua kemah-kemah muassasah ya, jemaah muassasah di Arafah berhawa dingin. Ya. Kalau tahun-tahun sebelum tu kita hanya bagi kipas atau air cooler saja. Jadi tahun ini kita akan sediakan hawa dingin kepada semua kemah-kemah jemaah haji di Malaysia supaya mereka dapat menumpukan perhatian mereka kepada ibadah lah. Macam saya sebutkan sendiri, saya pernah pergi 3-4 tahun lalu. Ada pengalaman sudah. Ada pengalaman, memang keadaannya panas. Jadi kita faham dan inilah kita cuba menambahbaikan ya. Dan yang ketiga, apa yang berlaku tahun ini ialah atas arahan kerajaan Arab Saudi ya, untuk mengelakkan daripada masalah kebakaran di Mina di Arafah nanti, dan juga masalah food poisoning, keracunan makanan. Pihak kerajaan Saudi menentukan bahawa sebahagian daripada makanan di Mina di Arab Saudi nanti mesti dalam bentuk ready to eat. Makan telah sedia untuk dimakan. Jadi dia mereka tak mengenal lagi lah dimasak di Mina atau di Arafah, tempat yang open, padang pasir, tengah panas kan. Jadi ini menimbulkan risiko pembakaran lah. Jadi sebab itu atas arahan kerajaan Saudi, sebahagian makan ini terpaksa kami sediakan dalam bentuk ready to make lah. Jadi kami telah pun melawat ya beberapa kilang di Arab Saudi, melihat kilang-kilang makan ini, dan kita cuba seberapa mungkin untuk menyediakan sebahagian daripada makanan ini yang berbentuk cita rasa Malaysia. Jadi kita akan cuba
sediakan nasi lemak, kari ayam dan sebagainya. Jadi kita akan cubalah. Itulah sebagai baru yang telah kita akan lakukan. Pastinya itu baru sebahagian, tapi pastinya dah dapat memberi keuntungan senyum dalam kalangan mereka yang akan menunaikan haji nanti insya-Allah, dan juga pendeposit tabung haji. Dan itu hanya sebahagian. Pastinya selepas ini ada lagi banyak proses-proses yang akan dilalui untuk menambah baik lagi tabung haji. Jadi semua dah jelas. Cuma di waktu Raja Gerua yang ada ini, apa mungkin perkara yang paling utama yang ingin dijelaskan? Dan pasti ini bukan satu proses yang terakhir di sini, kerana penjelasan akan tetap diberikan sehingga ramai orang faham. Jadi apa mungkin perkara yang sangat-sangat penting untuk disampaikan kepada... Jadi saya ingin menyuruhlah kepada semua bagi jemaah haji nanti, kita adakan kursus haji. Jangan lupa untuk mengikuti setiap kursus dia, kerana sesi penerangan inilah cukup berguna semasa kita di tanah suci nanti. Yang keduanya ialah semacam sebutkan tadi, musim haji tahun ini adalah musim panas. Jadi saya serulah mana yang kata orang yang kurang berupaya tu selepas mengerjakan umrah, perbanyak kelamaan ibadah di masjid sajalah. Jangan cuba nak buat umrah sama 5-6 kali di tempoh musim haji nanti dah sakit pula jadi yang pentingnya ialah yang umrah yang pertama tu sebahagian daripada haji, dan selepas tu kalau boleh berehat di masjid atau di hotel saja, tak terasa yang kurang berkemampuan yang cuba nak buat 5-6 kali umrah keluar masuk daripada Tanaim, dia rasa itu keadaan panas kan jadi fokus attention kita kepada haji nanti. Itulah, tapi itu yang selalu diperbualkan sebenarnya tak Sri. Saya dah buat berapa kali dah. Tapi kalau boleh kita fikirkan tentang kesihatan. Sebab musim tahun ini musim panas. Lebih panas daripada biasa. Mungkin panas biasa. Pasal itulah kemuncak samalah kata orang kemuncak musim panas di Arab Saudi. InsyaAllah. Dan itu juga untuk pesanan untuk bakal haji akan mengerjakan haji nanti. Mungkin juga untuk pesanan bagi pendeposit yang sedia ada dalam tabung haji juga, apa harapan bagi Datuk Sri untuk kita melihat simpanan itu dikekalkan dan juga insyaAllah boleh ditambah dan juga kita sama-sama mendapat manfaat daripada hasil pelaburan dan juga perniagaan daripada tabung haji. Macam sebutkan tadi ialah pada deposit di sana, jangan bimbang, deposit anda adalah selamat kerana ia dijamin oleh sepenuhnya kerajaan. Dan hibah tahun ini agak kurang 1.20% tu, bersabar insya-Allah dengan pemulihan yang telah kita jalankan. Saya sebagai CEO berkain penuh bahawa hibah untuk tahun 2018 akan lebih baik daripada tahun 2018 Dan mana yang belum buka akaun lagi tu, saya serulah supaya semua buka akaun, supaya walaupun tempoh menunggu tu lama, tapi lebih baik kita buka akaun dulu. Manalah tahu kalau ada rezeki kita dapat seruan kita sebab ada kes-kes tertentu walaupun belum sampai gilirannya lagi, dalam appeal kes tadi yang buat rayuan, walaupun giliran belum sampai, kita akan pertimbangkan. Contohnya kalau yang lanjut usia atau yang mana isteri dah dapat giliran dan pergi tapi suami tak dapat Jadi sebagai mahramnya dalam appeal nanti kita akan bagi special consideration untuk kes-kes sebegini. Boleh buat rayuan. Okey, baik, kita harap semua dah jelas dengan apa yang telah disampaikan oleh Datuk Sri Zukri Samad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji. Diharapkan lepas ni tidak ada lagi lah bunyi-bunyi yang tak berapa enak didengar sebenarnya, kerana kita dah tahu dah hakikatnya Tabung Haji sendiri sedang melakukan banyak penambahbaikan untuk deposit tabung haji khususnya. Dan juga kalau anda ada kemusykilan, boleh sama-sama kita menambah ilmu pengetahuan dengan kita menyemak kembali Akta Tabung Haji untuk kita memahami tentang peraturan-peraturan dan juga apa gerak kerja tabung haji dalam melaksanakan segala urusan pelaburan dan juga simpanan yang telah bersama-sama digerak kerjakan dalam Akta Tabung Haji itu, untuk kita sama-sama menambah dan juga berkongsi ilmu. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Sri kerana bersama dengan kami, dan juga Tabung Haji sentiasa memberikan yang terbaik untuk kemaslahatan ummah, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, untuk waktu ini kita nak tengok bagaimana keadaan cuaca